Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Amirah dan Mujahidah, akan menerangkan tentang subtopik 4.2, Siri Kreatifan Logam. Apa itu siri kreatifan logam? Siri kreatifan logam ialah siri yang menunjukkan tertib kreatifan logam, dan ini dibina berdasarkan tindak balas logam terhadap gas oksigen. Logam yang lebih reaktif terhadap gas oksigen akan bertindak balas dengan lebih cergas, manakala logam yang kurang reaktif terhadap gas oksigen akan bertindak balas dengan kurang cergas. Sekiranya logam-logam yang reaktif bertindak balas terhadap gas oksigen, ianya akan menghasilkan nyalaan yang sangat terang, manakala sekiranya logam-logam yang kurang reaktif bertindak balas terhadap gas oksigen, ianya akan menghasilkan nyalaan yang malap sahaja. Hasil tindak balas antara logam dan oksigen akan menghasilkan oksida logam. Sebagai contoh, kuprum dan oksigen, ianya akan menghasilkan kuprum oksida. Seterusnya, tindak balas antara logam dan karbon ataupun hidrogen. Baiklah, karbon dan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, manakala hidrogen dan oksigen akan menghasilkan air. Kembali pada tindak balas tadi, oksida logam dan hidrogen akan menghasilkan logam dan air. Mengapa? Mengapa logam dan air? Ianya kerana hidrogen lebih reaktif, kerana hidrogen mampu menyesatkan oksigen daripada logam. Kedudukan hidrogen dalam siri keaktifan logam. Kedudukan hidrogen dalam siri keaktifan logam dapat ditentukan melalui interpretasi data berdasarkan rajah 4.6 dan jadual 4.2. Berdasarkan rajah 4.6, kita dapat melihat satu aktiviti untuk mengkaji kedudukan hidrogen dalam siri keaktifan logam. Mengapa kita memilih hidrogen? Kerana hidrogen dapat menguji reaktiviti yang lain. Hampir semua logam dan bukan logam dapat bertindak balas terhadap hidrogen dalam suhu yang tinggi. Mari kita lihat aktiviti di rajah 4.6. Asid sulfurik dan larutan dan sebut zinc dalam larutan kuprum sulfat menghasilkan gas hidrogen. Kalsium klorida kontang untuk menyerap lembapan air diletakkan di tiub U untuk menghasilkan gas hidrogen kering. Oksida logam di atas piring porselin akan bertindak balas dengan hidrogen kering, dan gas hidrogen yang berlebihan dialirkan keluar daripada tiub pembakaran dan terbakar di udara. Sebab itu, oksida logam dalam piring porselin dipanaskan, kerana ia memerlukan suhu yang tinggi untuk kita mengenal pasti adakah gas hidrogen dapat menyesatkan oksida daripada logam tadi. Mari kita lihat jadual 4.2. Berdasarkan jadual 4.2, jadual 4.2 merupakan hasil daripada aktiviti 4.6. Campuran daripada hidrogen dan aluminium oksida. Aluminium oksida tidak berbara dan berwarna putih. Hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida. Hidrogen dan zinc oksida. Zinc oksida tidak berbara. Zinc oksida berubah menjadi warna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Hidrogen juga tidak menurunkan zinc oksida. Hidrogen dan ferum 3 oksida. Ferum 3 oksida terbakar dengan terang. Serbuk perang kemerahan berubah menjadi kelabu. Logam ferum dihasilkan. Hidrogen menurunkan ferum 3 oksida kepada ferum. Hidrogen dan plumbum 3 oksida. Plumbum 3 oksida terbakar dengan terang. Serbuk kuning berubah menjadi kelabu kilat. Logam plumbum dihasilkan. Hidrogen menurunkan plumbum 2 oksida kepada plumbum. Hidrogen dan kuprum oksida. Kuprum oksida terbakar dengan terang. Serbuk hitam berubah menjadi perang. Logam kuprum dihasilkan. Hidrogen menurunkan kuprum 2 oksida kepada kuprum. Secara ringkasnya, kedudukan hidrogen dalam siri reaktiviti logam juga boleh ditentukan berdasarkan keupayaannya untuk menggantikan satu logam daripada oksida logamnya.
Sekiranya hidrogen lebih reaktif daripada logam, ia dapat menggantikan logam itu daripada oksida logam dan menurunkan oksida logam itu kepada logamnya. Sebaliknya, jika hidrogen tidak dapat menyesatkan satu logam daripada oksida logamnya, maka hidrogen adalah kurang reaktif daripada logam itu dalam siri reaktiviti logam. Hidrogen boleh menurunkan ferrum 2 oksida untuk membentuk ferrum dan air. Tetapi hidrogen tidak dapat menurunkan zinc oksida. Oleh itu, hidrogen berada di bawah zinc tetapi di atas ferrum dalam siri keaktifan logam. Kesimpulannya, hidrogen lebih reaktif daripada aluminium dan zinc tetapi kurang reaktif daripada ferrum, plumbum dan kuprum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang kesimpulan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Di dalam siri kereaktifan logam ni, dia bermula dengan yang paling kurang kepada yang lebih. Jika kedudukan logam bawah dari karbon dan hidrogen, maksudnya logam kurang reaktif terhadap karbon dan hidrogen. Jika kedudukan logam atas dari karbon dan hidrogen, maksudnya logam lebih reaktif terhadap karbon dan hidrogen. Terdapat dua info menarik yang ada dalam buku teks Sains Tingkatan 3, muka surat 135. Info yang pertama ialah berkenaan arang. Korang tahu tak? Arang batu merupakan satu dari mineral yang ditemukan di Malaysia. Hampir 80% arang batu ni ditemukan di Sarawak, 19% di Sabah dan 1% di Semenanjung Malaysia. Kawasan simpanan arang batu yang paling besar terletak di Merit Pilar, Sarawak. Info yang kedua ialah berkenaan dengan bateri litium. Bateri litium akan meletup bila dipanaskan. Oleh sebab itu, penumpang tidak dibenarkan untuk menyimpan bateri litium di dalam beg bagasi di dalam kabin kapal terbang. Sekian sahaja dari penerangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.